Baiklah, video kali ini saya ingin kongsikan satu kisah seram di sebuah resort. Tunggu selepas ini. Ya, hari ini kita sambung lagi kisah seram kita. Okey, jadi hari ini saya ingin kongsikan satu cerita seram di mana kisah seram ini bermula dari sebuah resort. Okey, resort jarang orang diganggu di kawasan resort. Okey, biasanya di hotel, tapi ini saya telah diganggu di satu kawasan atau di sebuah resort. Okey, resort ni agak dalam di kawasan pedalaman. Oleh kerana saya telah mengikuti satu kursus, iaitu kursus Biro Tata Negara. Biro Tata Negara. Sekiranya anda ingin bekerja di sebuah agensi kerajaan, anda kena menjalani satu kursus yang dipanggil sebagai Biro Tata Negara ataupun BTN. Jadi saya telah terpilih untuk mengikuti kursus tersebut. Kursus tersebut dijalankan di sebuah resort di kawasan pedalaman. Jadi saya dengan beberapa orang rakan saya, lebih kurang 20 hingga 30 orang, saya sudah lupa, telah terpilih untuk mengikuti kursus tersebut. Dipendekkan cerita, saya pun mendaftar untuk memasuki kursus tersebut, dan seperti biasa apabila daftar, anda akan diagihkan bilik masing-masing, dan saya telah mendapat bilik kedua hujung bersama 3 orang rakan saya lagi, dan satu bilik hujung pun ada beberapa orang rakan saya. Okey, dan kebiasaannya yang kursus ni kita ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. So seperti biasa kami pun kursus seperti biasa, ada ceramah, ada aktiviti lasak, pelbagai aktiviti yang telah dijalankan. Jadi sampailah satu ketika, sampai satu malam. Satu malam, aktiviti biasanya agak lewat lah, hingga sekitar jam 10.30 hingga 11 malam. Jadi setelah aktiviti selesai, aktiviti BTN, kami pun diarahkan untuk masuk ke bilik masing-masing. Jadi kami pun semua dalam keadaan penat, letih, masuklah ke bilik masing-masing. Jadi setelah semua masuk ke bilik, biasalah kita bersiap untuk tidur. Berus gigi, buang air, apa semualah. Jadi kami pun baring. Dan keadaan menjadi senyap ketika itu. Dan saya pun baru saja mau melelapkan mata. Jadi ketika itu saya masih, bilang orang, masih dalam keadaan mau tidur atau tidak, mamai dalam keadaan mamai. Dan kawan-kawan saya sudah tidur, cuma saya masih belum tidur, tapi mahu tidur. Dan apabila saya mau tertidur, tiba-tiba ada satu ketukan, tok 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 tok, ketuk pintu. Dan saya terkejutlah, siapa pula malam-malam begini masih ketuk pintu. Saya abaikan, mungkin itu bilik lain. Saya sambung tidur semula. Tiba-tiba pintu tersebut masih diketuk, tok 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 tok. Saya tengok, ini pintu bilik kami lah. Jadi saya heran, siapa pula mengetuk pintu lagi di malam hari ini. Jadi saya tengok jam. Saya tengok jam handphone lah. Saya tengok, pukul 12 malam. Mungkin kawan ke apa ni kan. Jadi saya pun turunlah dari katil. Katil tu ada 2 tingkat resort tu. Jadi saya turun. Saya buka pintu. Saya buka, ada satu orang perempuan pakai tudung dan pakai baju kerja. Jadi maksudnya perempuan tersebut adalah pekerja resort tersebut lah. Kemudian dia bertanya dengan saya, "Cik, ada apa-apa masalah di bilik Cik?" Saya pun kerut dahi lah. Apa pula aku tanya masalah jam 12 malam kan? Saya cakap, tiada juga masalah di bilik ini, semua okey. Oh, kalau ada apa-apa masalah, hubungi kami. Dia cakap begitulah.
Saya cakap, iyalah. Saya pun dalam keadaan mamai, rambut berserabut, mata mengantuk. Jadi saya cakap, iyalah, nanti kalau ada apa-apa masalah, saya akan cari kamu lah. Makasih, Cik. Kemudian dia jalan. Tapi sebelum saya tutup pintu, saya terfikir, siapa dia? Kan? Siapa yang bertanya? Kenapa bermain di pikiran saya? Kenapa dia tanya masalah bilik pada jam 12 malam dan kenapa bilik saya saja yang dia ketuk? Dan saya terfikir pada masa tersebut, apa kata mungkin dia ni bukan manusia bermain di pikiran saya. Jadi saya ambil keputusan ingin tengok, biasanya kalau orang ingin tengok sama ada dia manusia ataupun hantu, tengok dari celah kangkang, betul. Okey, kebetulan dia sudah jalan dari koridor, dari bilik saya, dia berjalan sendiri, dari satu orang. Jadi niat saya ingin tengok dari bawah celah kangkang. Dan di situ mula ada rasa berdebar-debar saya. Dan saya mula membuka kaki saya, okey, dan ingin melihat di celah kangkang. Dan apabila saya ingin lihat, saya batalkan niat saya. Saya rasa, tidak perlulah. Baik, saya sambung tidur, saya cakap. Sebab saya tidak sedap hati. Okey? Saya tengok perempuan tu pun jalan sendiri. Saya pun tutup pintu dan naik semula ke atas katil dan tidur seperti biasa. Tapi saya masih lagi bermain di pikiran saya, siapa perempuan tersebut? Kenapa pekerja resort ketuk pintu pada tengah malam? Fikiran saya kata, abaikanlah. Mungkin itu tugas mereka, kita tidak tahu kan. Kita berfikiran positif, husnuzon, okey? Jadi pun saya sambung tidur. Tiba-tiba elektrik mati. Okey, jadi bila elektrik mati, suasana menjadi sangat gelap dan hanya bunyi cengkerik yang kita hanya dengar. Dan apabila elektrik mati, cuaca pun, suasana bilik menjadi panas sebab bilik tersebut pakai aircon. Okey, saya pun, Allah, kenapalah pula tengah malam ni pula? Kenapa pula tengah malam ni pula karan mati? Jadi tidak boleh buat apa-apa oleh kerana suasana gelap. Okey, jadi baring sajalah. Dan saya pun daripada tadi awal saya nak tidur, hendak tertidur, jadi oleh kerana perempuan tersebut ketuk pintu, jadi mata saya segar semula. Jadi sukar untuk melelapkan mata. Jadi saya pun cuba untuk melelapkan mata dalam keadaan suasana panas. Tiba-tiba saya terdengar ada bunyi tapak kaki di luar. Tak, 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 tak. Saya kata, tidak akan baik pekerja perempuan tu kalian. Saya cuba lelapkan mata sekali lagi. Tak, tak. Tapak kaki, seperti ada tapak kaki berjalan di luar. Tak, tak. Dan di situ mulalah bulu roma saya kembang. Bulu roma tengkuk saya pun kembang. Saya cakap, ada sesuatu yang bakal saya hadapi pada malam ini. Tapi saya abaikan, saya istighfar banyak-banyaklah. Lebih kurang 2-3 minit begitu, tiba-tiba saya terhidu satu bau yang sangat harum. Sangat harum. Saya pun, dari mana pula bau harum ni? Allah, saya fikir, sudah. Ini bukan gangguan yang biasa. Okey, saya sudah sedar ini bukan gangguan biasa. Ini satu gangguan yang luar biasa. Saya perhatikan kawan-kawan saya di bawah. Mereka nyenyak saja tidur, kecuali saya. Allah, kenapalah pula malam tersebut saya pula yang kena. Saya pula cuba goyang katil lah.
Oleh kerana katil tersebut 2 tingkat, saya coba goyang supaya agar kawan-kawan saya di bawah terbangun. Tapi diorang langsung tidur mati guys. Langsung tidak bangun. Siap berdengkur lagi. Jadi terpaksalah saya yang menghadap situasi tersebut. Kemudian apabila bau harum tersebut semakin kuat, tiba-tiba bau tersebut bertukar menjadi bau kemenyan. Aduh guys, ini lagi membuat kita menjadi, ya Allah, kenapa lah pula bau kemenyan? Bau kemenyan tersebut sangat kuat. Okey, jadi sedia maklum, kalau bau kemenyan ni biasanya digunakan hanya untuk majlis orang meninggal dunia atau orang mati, ataupun kemenyan ni melambangkan kematian, dan bau tersebut sangat menusuk hidung. Dan saya masih dengar bunyi tapak kaki orang berjalan dari luar, tap 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 tap. Tiba-tiba di bilik sebelah, kedua hujung bilik hujung, tiba-tiba saya dengar kawan-kawan saya di bilik ujung berteriak dan bulu seperti orang ketakutan. Wah! Saya cakap, apa hal sudah bilik sebelah ni? Saya cakap, saya pun tidak berani keluarlah untuk jenguk ketok bilik diorang sebab malam, okey, gelap. Saya pun tidak berani, jadi saya hanya diamkan dirilah. Kemudian mereka macam suasana kembali senyap setelah saya dengar bunyi seperti orang berteriak di bilik sebelah. Okay. Selepas itu, bau kemenyan masih ada bunyi tapak kaki masih ada. Tiba-tiba di belakang pintu saya nampak seperti ada orang berdiri. Tapi oleh kerana suasana gelap, saya tidak nampak betul lah. Okay, saya nampak seperti ada orang. Saya cuba fokuskan mata saya, betulkah itu orang? Okey, saya fokus. Allah, betul. Ada orang tengah berdiri di belakang pintu. Dan saya perhati, siapa yang berdiri di belakang ni? Macam mana dia boleh masuk? Adakah pekerja resort tersebut dia guna kunci apakah untuk... Jadi saya perhati, memang betul ada orang. Saya perhati, Allah, siapalah pula. Dan saya cuba perhati siapa, macam mana bentuk badan orang tersebut. Saya perhati orang tu berdiri tegak. Dan ini yang saya takut ni, berambut panjang. Okey, baju putih berambut panjang. Dalam hati saya, ya ini Pontianak, geng Pontianak. Tapi dia hanya berdiri di situlah, dia tidak bergerak ke mana-mana. Okey, jadi apa yang saya buat? Apalagi guys, saya tutup muka saya. Saya fikir, ya Allah. Jadi di situ seperti biasa, bila kau dalam keadaan cemas dan takut, kau bacalah apa-apa doa. Okey? Dan semestinya doa yang kau baca pun memang tunggang langgang. Okey? Yang saya takut, setelah kita selimut, saya takut dia sentuh kaki. Mana tahulah dia pegang kaki kita, ataupun bila kita buka selimut, muka dia ke depan kau. Jadi saya hanya tutup selimut. Dan tidak lama kemudian, sikit demi sikit beransur bau kemenyan tersebut hilang, dan bunyi tapak kaki di luar pun hilang, dan elektrik kembali hidup. Dan hidup, saya pun pelan-pelan buka selimut. Saya perhati semula siapa di belakang pintu. Lalu saya buka, hilang guys, hilang. Jadi saya turun dari katil, saya ambil semua remote aircon, saya on semua aircon seperti biasa, dan naik ke katil, lari dan tidur, terus tidur.